hingga 21 orang. Ustaz tak tahu yang tak boleh masuk, tak tahulah. Kamu kena ikut dah kelas ni. Kalau tak ikut, kamu ketinggalan. Kamu yang ada semua ni, memang dah pasti ke memang nak tetap dengan kelas dini ataupun masih lagi nak tengok dulu kelas dini ni pada? Jawab, Ustaz. Hello, dengar tak? Dengar. Jawab, Ustaz. Bagi pandangan sikit, kita sembang-sembang. Confirm tak confirm? Ahmad Bidat, tak ada mic. Ada Ustaz. Cakap sikit. Kamu orang ni asal malu sikit kan sebab campur kelas dengan perempuan. Kelas lain Ustaz tak pasti ya. Kalau kelas subjek lain, syariah ke, usuluddin ke. Dah mula ke kelas-kelas lain? Dah Ustaz. Dah. Tinggal yang tak mula kan, Manahis saja. Ada kelas-kelas lain lagi yang belum mula. Dia jawab, Ustaz. Ramai ni ada. Dina Mustura, Dah mula. Apa dia? Semua mula dah. Semua mula dah. Oh, tinggal Manahis tu saja lah. Yang belum lagi mula. Okey, Ustaz. Okey, hari ni kita mula. Tak rasa sebelum Ustaz masuk Manahis, semua guru-guru yang ajak bini, dia pernah beritahu dah. Bila masuk saja kelas dini, kamu kena set dalam otak kamu, kena banyak ngapai. Yang tu je. Ingat kata-kata Ustaz, kamu kena banyak ngapai. Kalau kamu tak ngapai, tanda-tanda kepada kegagalan. Manhaj ni dia taklah banyak sangat. Muka surat dia, kalau 3 tempat ni 90 muka surat saja. Tapi kalau kamu tak hafal, kamu syuk saja, kamu takkan boleh. Tak boleh jawab. Dia mesti kena hafal. Apa-apa pun hafal dulu. Tak faham pun hafal dulu. Bila nak faham, lepas ni. Dia kena faham sikit. Lama-lama boleh lah. Kamu tengok abang-abang kamu, kakak kamu yang tingkatan 5, tingkatan 6 tu ni. Mereka pun bergantung pada hafazan dulu. Lepas tu baru nampak sikit. Awal-awal ni kamu tak tahu apa itu manahij. Okey. Yang pertama, Ustaz nak buat benda, bila masuk kelas dini, kena set dalam otak, kena mengapai. Kena banyak mengapai. Ustaz ulang 3 kali. Sunnah Nabi SAW. Ulang 3 kali. Benda ni penting. Kalau tak hafal, tanda kepada kegagalan. Okey. Subjek lain pun sama lah. Bukan kata manahij saja. Subjek dini ni semua kena hafal. Kalau orang yang faham, tanpa hafazan, dia orang yang hebat lah. Dia dapat faham dulu, lepas tu baru dia hafal. Yang penting yang tu lah. Yang penting faham. Baru senang nak hafal. Okey. Ustaz nak present buku manahij. Okay, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak? Nampak tak? Nampak. Okey, kalau tak nampak maknanya line dia mungkin slow lah. Okey. Manhaj ni dia terdiri daripada 2 mata pelajaran sebenarnya. Satu mantiq dan satu lagi usulul fiqh. Kamu nampak tak cursor yang Ustaz gerak-gerak ni? Nampak. Nampak. Satu mantiq, satu lagi usulul fiqh. Usul Ya. Ni mantiq. Mantiq, kalau tingkatan 4, kita akan belajar ni 5 tajuk. Bermula dengan ilmu mantiq, ad-dilalah, al-alfaz, al-kulliyatul khams, at-ta'rif. Usulul fiqh, 3 tajuk saja. Banyak ke sikit? Sikit ke banyak? Sikit Ustaz. Sikit. Kalau kamu tengok 90 muka surat saja ni. Sikit je. Tingkatan 5 pun macam ni juga. 90 muka surat. Tetapi kalau kamu tengok daripada keputusan SPM yang lepas, subjek manahij adalah subjek yang
paling merudum. Mana apa? Dia memerlukan kepada kefahaman yang tinggi. Dia kena fikir banyak. Terutamanya di tingkatan 5. Okey, mantik ni cara asas dia, dulu ni dia mula dipelajari sewaktu tingkatan 6. Tapi sejak ada KBD ni, kurikulum bersepadu dini, mula dini ni, dia mula nak terapkan kepada tingkatan 4. Mula dulu start ngaji dulu pun tingkatan 6, waktu ambil stam. Tingkatan 4 tak lagi. Jangan risau, yang ni adalah basic saja. Mantik. Yang basic saja, ilmu-ilmu asas. Kamu tak masuk lagi yang detail. Detail bila waktu kamu mengaji di universiti nanti. Okey. Usul fiqh pun macam tu juga. Di tingkatan 6 baru belajar. Tapi untuk sekolah agama biasanya diperkenalkan pada tingkatan 4. Tak tingkatan 4 usul fiqh. Dia berbeza dengan fiqh. Hari ni kita nak masuk tajuk mantik dulu. Usul fiqh lepas ni lah. Nampak macam tak banyak kan? Tapi nanti kamu tengoklah. Senang nak faham ke susah? Okey. Ilmu mantik. Tengok tajuk yang pertama, ilmu mantik. Mantik ni maksud dia apa? Dia satu ilmu yang mengajak kita cara nak bertutur, cara nak bercakap. Okey, cara nak berhujah. Sebab tu dalam tajuk yang pertama ni dia ada makanatul aqli fil Islam. Kedudukan akal dalam Islam. Semua ada buku kat depan? Dah ambil dah kan buku teks? Ada. Ambil lah. Dah. Kamera tak buka, ustaz pun tak tahu. Kamu tak buka kamera, ustaz tak tahu kamu dah buat apa. Ada yang dengar saja, ada yang sambil lena pun ada. Ada yang pasang, lepas tu tinggal. Macam-macam lah. Buka kamera ustaz boleh tak? Kalau ustaz ngaji di IPG online juga, lecturer dia suruh buka kamera. Boleh buka kamera? Mau kat dia. Boleh tak? Boleh. Buka ustaz. Okey. Tengok buka sikit. Dengar suara je kan. Cuba kalau ustaz tutup kamera. Kamu rasa apa? Tak cakap lah. Okey, mana Helmi? Yang kita nak buka tadi, Helmi. Okey. Kat mana Helmi? Kat rumah? Ya, rumah. Putra. Helmi, bagus Helmi. Buka kamera. Yang lain mana? Atif Syatiri, Didat, Syifa Patricia, Dina Mastura, Atika, Siti Nurdini. Atif buka tu je lah. Nyorok-nyorok boleh. Ni apa ni? Muhammad Iqbal ke? Syifa. Tahniah Syifa. Awak tukar kelas. Tak mau ke kelas kau? Buka. Tak mau. Sebab apa? Mat. Sebab mat. Oh, tak minat matematik. Lagi? Mana lagi ni? Tak buka kamera. Okey, buka Ustaz. Ustaz nak snap gambar. Sebagai bahan bukti. Ya? Yeah? Nak snap gambar. Okey, buka ke? Balkis Atif Syatiri. Siapa tu? Helmi dah buka. Afika. Alhamdulillah. Yang lain mana? Kita bagi tempoh 1 minit buka kamera. Mana lagi? Atika Syahira Dini Adia. Atika Yazid. Mastura Balkis. Ni siapa ni? Masturina Aish. Mana lagi? Okey, Masturina buka Ustaz. Nak snap gambar ni. Screenshot.
Okay, nanti Ustaz orang masuk dalam grup kita. Okay, mana tadi? Masturina Aish. Okay, Zuhair ni, muka tak nampak, tunjuk day je. Tak dekat lah, Ustaz. Okay. Ustaz Mastura. Dina Mastura. Okay. Okay, Ustaz akan present. Nak tutup pun tutup lah. Ustaz pergi makan KB pula. Kita habis kuat kelas kita sampai pukul 4 lah. Tak boleh buat lama kan. Ustaz dah hilang. Okey, sebut Ustaz. Mantik ni terdiri daripada ilmu apa? Mantik Akal. terdiri daripada? Apa dia? Tajuk apa? Madah apa? Pelajaran apa? Cara nak Ajak kita cara nak bertutur. Nak berhujah. Ha? Okey. Mantik terdiri daripada dua, iaitu Sorry. Manahij terdiri daripada dua, mantik dan usulul fiqh. Mantik, tajuk yang pertama makanatul aqli fil Islam, iaitu kedudukan akal dalam Islam. Okey, laqad ihtamma al-islamu bil aqli ihtimaman kabira. Qala Allah Ta'ala, kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum ta'qilun. Ustaz baca laju, nanti baris kamu tengok rakaman lah. Kan nak bubu baris? Tak payah kot lah. Lambat lagi. Okey, Islam yang berat tentang akal. Seperti mana firman Allah SWT. Sebab dalam Al-Quran banyak kamu tengok kan. La'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tadhakkarun. Okey, ayat la'allakum ta'qilun. Peranan akal untuk berfikir. Sebab tu ilmu mantik. Nataqa, asal daripada perkataan nataqa. Nataqa maksudnya bertutur. Okey. Mantik, dia ajak cara nak berhujah. Macam ada satu cerita lah. Cerita ada seorang tu, dalam satu kelas. Dia tak faham kan. Dia tanya, wahai Tuan Guru, saya nak tanya kepada Tuan Guru 3 soalan. Soalan yang pertama, kalau kata Allah Ta'ala ini wujud, di manakah Allah Ta'ala? Tolong tunjuk Ustaz. Okey, guru tersebut dia tak jawab lagi. Dia suruh ajukan soalan yang kedua. Kawan tu pun tanyalah soalan yang kedua. Soalan yang kedua, apa itu qada dan qadar? Yang kita belajar tingkatan 3 tu. Dia tanya. Kalau 3S, 3K, Ustaz dah cerita lah. Dan 3AN. Ingat tak? Sambung sikit. Siapa nak cakap tu tak ni? Okey, itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, dia tanya, okey, iblis dicipta daripada api. Di akhirat nanti, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dia dicipta daripada api. Api bertemu dengan api. Maksud kata tak ada apa. Jadi maksud dia nak kata sia-sialah. Kalau iblis masuk dalam neraka, dia daripada api, neraka pun api, mana kata tak ada apa. Buat apa Allah nak masukkan iblis ke dalam neraka? Jadi apa jawapan guru tersebut? Ini dia menggunakan mantik, ilmu logik. Okey? Guru tu kata apa? Okay, dia tak jawab. Dia jawab dengan sekali penampak. Dia buat penampak sekali. Lalu pelajar tersebut pun katalah, wahai Tuan Guru, kenapa engkau tampak aku? Lepas tu, guru tersebut kata apa? Aku tampak hang ni, aku menjawab ketiga-tiga persoalan yang hang tanya. Soalan yang pertama, dia tak faham. Dia suruh guru tersebut terangkan. Okey, soalan yang pertama. Macam mana dah kata satu penampak, dah jawab 3 soalan tu. Macam mana? Guru tu pun teranglah. Soalan yang pertama,
Di manakah Allah Ta'ala? Kalau Allah Ta'ala tu wujud, tolong tunjuk Ustaz. Okey. Tadi aku tampak hang. Sakit tak? Sakit. Guru tu kata apa? Tunjuk di mana sakit tu. Dia pun tunjuklah. Tempat dia tampak tu. Tempat kena tampak. Guru tu kata, tu bukan sakit. Yang tu kulit. Yang tu isi. Mana sakit? Dia kata tak nampak. Tapi boleh rasa. Macam tu jugalah Allah SWT. Allah Ta'ala wujud. Kita rasa Allah Ta'ala wujud. Tapi nampak tak? Tak nampak. Nampak bila di akhirat nanti. Okey? Yang kedua pula, apa itu qada dan qadar? Kita belajar kita 3 kan? Qada dan qadar. Lalu guru tu pun kata, hang tahu tak aku nak tampak hang waktu ni? Waktu hang tanya tadi, hang terfikir tak? Kata aku nak buat penampak. Dia kata mana nak tahu. Yang itulah qada dan qadar. Yang mana ketetapan dia ditulis oleh Allah SWT di Lauh Mahfuz. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Kita tak tahu. Itulah qada dan qadar. Segala ketetapan dan ketentuan adalah daripada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, Iblis dicipta daripada api. Kenapa di akhirat nanti dia akan dimasukkan ke dalam api neraka juga? Guru tu pun katalah, okey, dari segi logiknya api bertemu api tak rasa kan? Tak nampak kata sakit tu. Tadi aku jenis manusia. Hang pun manusia juga. Bila aku tampak hang rasa. Macam tu juga Iblis bila dimasukkan ke dalam api neraka, dia juga akan merasa kesakitan api neraka. Okey, boleh faham? Nampak tak mantik di situ? Nampak. Itu contoh yang utama lah. Banyak lagi lah. Kalau orang tanya, kalau kita berdebat dengan orang-orang etis sebagai contoh kan, dia pun tanya Allah Ta'ala tu mana? Hampa kata Tuhan hampa tu wujud. Yang kata wujud ni, dia jenis ada, boleh nampak. Tunjuk Ustaz. Jadi kita pun jawab macam mana? Ni yang ulama' jawab lah, antaranya. Okay, sekarang ni hang rasa sejuk tak? Hang duduk bawah kipas, hang rasa sejuk tak? Ya. Dia pun jawab ya. Sejuk tu disebabkan apa? Dia kata angin. Okey, angin tu, hang nampak tak? Tunjuk Ustaz dekat aku, mana angin tu? Nampak tak angin? Tak nampak. Tapi rasa tak? Rasa. Allah Ta'ala pun macam tu juga. Okey? Macam tu jugalah. Kalau kita tengok, kalau zaman moden lah, kita tengok apa, kabel elektrik tu. Kan? Kabel elektrik. Wire yang disambungkan dengan switch. Bila kita petik switch, nyala lampu sebagai contoh. Hakikatnya, wire biasa saja. On switch dengan off switch, tak nampak pun. Dia punya aliran elektrik tu, betul ke tak? Tapi cuba pergi pegang tengok. Pegang kabel elektrik tu. Dia punya konduktor tu, pergi pegang. Jadi apa? Ada tak elektrik? Ada. Tapi nampak tak dia punya elektrik tu berjalan? Tak nampak. Itulah mantik sebenarnya. Dia nak ajak cara-cara kita berhujah. Memilih perkataan yang betul. Nanti kita masuk tajuk yang kedua, tajuk dalalah dengan al-alfaz. Yang itu pentinglah untuk memilih perkataan yang sesuai ketika bertutur. Okey. Kemudian, okey, boleh nampak lagi slide ni? Kalau tak nampak abang lah. Boleh nampak. Okey, yad'una Allahu ila istikhdamil aqli liqawlihi la'allakum ta'qilun. Wa istikdamu as-sighah al-fi'liyyah lihtimam bil 'amaliyat al-'aqliyyah kat-tafakkur wan nazar. Okey. Allah SWT menyeru kita supaya menggunakan akal dengan firman Allah la'allakum ta'qilun, moga-moga kamu berfikir. Dan penggunaan sirah fi'liyah, iaitu dalam konteks fi'al ni, ta'qilun. Fi'al ke isim? Fi'al. Dhamir mustatir dia mana?
ta'qilun. Bagaimana saja dah? Antum. Antum ta'qiluna. Kalau anta ta'qilu, antuma ta'qila ni. Antum ta'qiluna. Okey? Untuk apa? Untuk mengambil berat tentang operasi berfikir. Seperti fikirlah. Wan nazar ni renung, teliti betul-betul. Wa ja'ala al-Islamul aqla manat taklif. Islam menjadikan akal ini sebagai salah satu syarat daripada taklif. Syarat taklif ada berapa? Ada 4. Kita ni mukallaf tak? Kita mukallaf tak? Ya, mukallaf. Ada yang tak mukallaf kat sini? Tak ada. Mukallaf tu maksud dia apa? Orang yang dibebani dengan tanggungjawab. Selepas baligh, kita dikira mukallaf. Segala perbuatan yang kita lakukan dicatat oleh malaikat dan akan dihisab di akhirat nanti. Okey. Syarat mukallaf ada 4. Yang pertama apa dia? Al-Islamu. Sorry, bukan Al-Islam. Disebut bulu dakwah. Sampai seruan. Sampai seruan. Bulu dakwah. Kalau orang yang duduk di pergunungan sebagai contoh, di padang pasir dia duduk seorang-seorang dia ada. Tak sampai pun Islam, dia tak pernah tahu pun. Dia ditaklif ke tak? Tak. Syarat yang pertama adalah bulu dakwah sampai seruan. Dia tahu kata Islam tu, maksud kata dia menerima Islam dan dia perlu amal apa yang Islam suruh. Kalau tak pernah orang berdakwah kepada dia, makna kata dia bukan digelar sebagai mukallaf. Syarat yang kedua apa dia? Al-aqlu, berakal. Dia mesti waras. Kalau tak waras, ditaklif ke tak? Tak. Kalau tak waras, tak ditaklifkan. Macam orang gila lah. Kalau mula-mula dia sihat, lepas tu dia digila. Macam mana saya tahu? Ataupun mula-mula dia gila, lepas tu naik umur 30, tengok-tengok, dia sembuh. Ditaklif ke tak? Taklif. Ya. Dia ditaklif waktu akal saja. Contohlah kan, Allah zaman PKP ramai orang pension. Ramai orang yang sakit jiwa. Tekanan. Dah lah wayar putih. Wayar putih gila lah. Dikira ke tak amalannya? Waktu dia gila tak kira. Tapi sebelum tu dikira. Okey. Ya ahlan wa sahlan Zahid. Masuk. Berapa syarat dah? 2. Yang ketiga al-bulugh. Al-bulugh maksudnya baligh. Waktu kita baligh barulah dikira segala perbuatan kita, sama ada baik ataupun buruk. Sebelum tu tak dikira lah. Waktu bayi kita buat apa pun, Allah Ta'ala tak kira dosa kita. Buat baik pun, kira ke tak masuk dalam akaun kita, tapi masuk ke dalam akaun ibu bapa. Kalau mak pak dia ajak yang baik, waktu kita kecil, kita buat baik, siapa yang dapat? Mak ayah yang dapat. Yang ketiga, iaitu al-bulugh, baligh. Biasanya baligh umur-umur. Tengoklah, kalau perempuan paling cepat 9 bulan. 9 tahun. Okay, kalau lelaki, biasanya umur 12 ke 15 tahun. Dengan tanda-tanda dia sekali lah. Tapi kalau tanda-tanda tu tak main, 15 tahun Qamariyah dikira cukup umur. 15 tahun Qamariyah bukan tahun Masihi, tahun Hijri. Cukup 15 tahun, walaupun tak ada mimpi apa semua, dikira baligh secara automatik. Boleh faham? Okey, itu yang ketiga. Yang keempat adalah salamatul khawas, iaitu sejahtera panca indera. Apa panca indera yang dikira? Panca indera yang dikira hanyalah 2, iaitu apa dia? Mata dan telinga. Ya, mata dan telinga. Salah satu daripada kedua tu
Bukan kata dua-dua sekali, salah satu kata. Kalau dia penglihatan dia jelas, tapi pekak, ditaklif ke tak? Ditaklifkan. Ataupun sebaliknya. Pendengaran dia jelas, tapi mata buta. Dikira mukallaf tak? Ya, dikira mukallaf. Kalau ada salah satu daripada dua tu, dikira mukallaf. Okey, sebut seorang 4 syarat taklif apa dia? Nak tengok follow ke tak follow? Sebut seorang. Sama ada dalam bahasa Arab ataupun bahasa Melayu. Sampai seruan. Ya, Syifa satu. Waras. Waras. Berakal. 2. Berakal. Balik. Balik. 3. Satu lagi. Sejahtera panca indera sama ada mata atau telinga. Ya, bagus Syifa Batrisha. Mumtazah. Memang sesuai lah masuk kelas dini ni. Okey. Itu adalah syarat taklif. Salah satu dia akal lah. Fala yatawajjahu al-khitab syar'i illa lil uqala min al-bashar. Okey, orang yang tak berakal, khitab dia tak diterima lah. Hanya orang yang berakal saja daripada manusia. Bainama yasqutu at-taklif wa tartafi'u al-mas'uliyah an faqidi hadhihi an-ni'mah. Okey. Kalau tak ada syarat-syarat akal tu, gugur taklif dan terangkat dia punya tanggungjawab. Maksudnya tak gaduh buat lah. Apa-apa pun tak dikira. Dia buat apa pun, nak buat macam mana? Dia gila. Dia tak tutup auratnya, tak dikira. Tengok, macam mana dalam hadis Nabi SAW, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, rufi'al qalamu an thalathatin. Terangkat pena ataupun pen daripada 3 golongan ni. Siapa dia 3 golongan ni? Anin naimi hatta yastayqidha. Pada orang tidur sampai dia jaga waktu tidur. Contoh dia mencarut waktu tidur, mengelamun. Dikira ke tak? Tak dikira sebab dia tengah tidur. Akal tak ada waktu tu. Kita Ustaz dah cerita kan? Kelas 3S dah cerita dah. Tentang kita ada jasad. Lepas tu kita ada ruh. Dan kita ada nafs. Waktu kita lena, benda apa yang terangkat? Jawab Ustaz 3S. Ruh. Ruh. Keluarnya ruh daripada badan manusia. Maksud kata, mati. Ni kita mati tak? 3IN. 3IS. Mungkin tak tahu kot. Sebab Ustaz tak nak cerita. Kalau 3S, tak tahulah ingat ke tak. Apa dia yang terangkat waktu kita lena? Ruh. Ruh tak terangkat. Ruh terangkat tu, Akal. kalau ruh keluar, maksudnya kita mati. Takkan akal terangkat. Nafs. Nafs. Nafs tu dia. Nak terjemah jiwa pun tak kenal juga. Nak terjemah nafsu pun, tak tahu lah betul ke tak. Tapi dalam bahasa Arab disebut nafs. Dalam jasad kita ni, dia ada 3 semua. Dia ada 3. Paling besar sekali, nampak tangan Ustaz. Nampak tangan ni? Nampak, Paling besar sekali, yang di luar sekali ni adalah jasad. Dalam jasad ada ruh. Dan dalam ruh ada nafs. Nafs. Di dalam jasad, makna kata ada apa? Kita ni terdiri daripada 3 elemen ni. Jasad satu, dan ruh duduk dalam dia, nafs ni duduk dalam ruh. Boleh faham? Waktu kita tidur, nafs dicabut keluar. Maksud kata yang berbaki mana? Jasad dan ruh. Ruh tak keluar lah. Yang kita duduk menyawa, kan? Degupan jantung ni masih berdetik, berdenyut. Yang tu fungsi ruh. Bagi hidup. Okey? Waktu kita mati, baru terangkat ruh tu. Bila terangkat ruh, automatik nafs terkeluar tak? Terkeluar. Keluar sekali. Terkeluar sekali lah. Sebab nafs duduk dalam ruh. Ruh. Bila dia angkat ruh, terkeluar. Tinggal jasad. Sebab tu kita tak boleh nak gerak. Orang buat pi lah apa-apa. Okay, boleh faham?
Okey. Boleh. Anin naim hatta yastayqidha wa anil saghiri hatta yakbur. Budak kecil sampai dia besar. Besar ni maksud kata balik lah. Budak kecil dia buat apa pun tak dikira. Tapi kalau dia buat amal kebajikan, dibubuh akaun kepada mak ayah dia. Wa anil majnuni hatta yaqila aw yafiqa. Okey. Wa anil majnun. Orang gila sehinggalah dia berakal ataupun dia sedar. 3 golongan ni tak ditulis oleh malaikat. Dalam satu hadis yang lain dia tambah satu lagi. Apa dia? Wa mastukrihu alaihi, iaitu orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa tak dikira. Sebagai contohlah, orang dipaksa minum arak. Dia kena paksa ni. Minum arak. Minum dah ni. Kalau tak minum, aku tembak. Sampai matilah. Kalau dia minum juga, dikira ke tak? Dikira ke tak? Dikira dosa tak? Tak dikira. Tapi kalau dia sanggup, dia tak minum dan dia sanggup mati, itu adalah pahala yang besar buat dia. Mati syahid. Ya, sanggup mati ya? Kalau kamu nak pilih mana? Mati ya. Pilih mati ya? Senang cakap noh. Berat benda tu. Benda tu kita tak nampak kan? Tak berlaku lagi dekat kita. Kalau main depan-depan tengok orang, taruh pistol lah, tunggu nak tembak lah. Kita duk fikir macam-macam. Dengan anak bini, mak ayah apa semua kan. Tanggungjawab kita tak selesai banyak lagi. Kita nak mati ya? Tak tahulah. Cakap mungkin mudah, tapi praktikal dia tu susah lah. Sahabat Nabi pun ada juga. Keluarga Yasir kan, anak dia tu dipaksa untuk kufur. Lah dia sebut tak kufur tu? Dia sebut lah pasal dia tengok mak ayah dia disular depan mata. Dan mai pula dekat giliran dia. Dia rasa takut tak? Sebab tu turun ayat Quran. Walaupun ucapan dia tu disebabkan paksa, tak dikira. Okay? Walaupun ucapan kufur dia tu, dia sebut ucapan kufur, tapi tak dikira. Sebab apa? Hati dia tak menerima. Siapa angkat tangan ni? Nur Amirah angkat tangan sebab apa? Nak tanya. Amirah, ada soalan ke? Okey. Maksud wala ta'rif ilmu mantiq wa mawdu'uhu wa ahamiyatuh. Ta'rif pengertian ilmu mantiq iaitu huwa qawaninun ta'simu mura'atuha dhihna 'anil khata'i fi tafkiri. Tu Ustaz Bukhari Hikmah. Qawanin iaitu kaedah umum yang memelihara az-zihna, akal, daripada tersadah ketika berfikir. Kaedah umum yang memelihara akal daripada tersadah ketika berfikir. Itu ta'rif ilmu mantiq. Dapat tak? Dapat. Dapat. Qawanin ni maksudnya kaedah umum lah. Dia ilmu ni dia ada satu dipanggil wasilah ataupun satu lagi maqasid. Ilmu mantiq ni dia bukan maqasid, dia bukan tujuan utama kita mengaji. Dia hanyalah wasilah. Wasilah ni perantara saja. Dan dia penting untuk kita nak sampai ke penghujung kefahaman sesuatu ilmu. Mantiq adalah asas segala ilmu. Nanti kita tengok di hujung ahamiyah tu. Dia adalah asas kepada ilmu. Macam kita belajar bahasa Arab kan. Bahasa Arab tu tujuan utama kita belajar ke kita nak memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah tujuan kita. Ustaz tanya ni. Tak nampak dia tanya. Dia tak mau jawab.
dengar lagi? Boleh ikut lagi? Tak ada masalah Boleh. pun tak? Boleh, Ustaz. Boleh faham maqasid dengan ni Najwa apa? Najwa Fadil. Najwa Fadil lah. Okey. Dia maqasid ke dia wasilah? Ilmu mantik. Cuba sebut dia. Wasilah. Ya, wasilah perantara untuk memahami ilmu-ilmu lain. Begitu juga dengan bahasa Arab lah. Dia bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Bahasa Arab hanyalah perantara sahaja. Di mawdu'. Mawdu' ni maksudnya majalul bahs. Iaitu bidang kajiannya. Bukan mawdu' ni maksudnya tajuk. Apa dia bidang kajiannya? Dia fokus kepada apa? Al-ma'lumatu tasawwuriyah wa tasdiqiyah min haitsu innaha tusilu ila majhulin tasawwuri wa tasdiqi. Okay. Maklumat-maklumat yang berkenaan dengan gambaran dan pembenaran. Nanti Ustaz bagi contoh. Kalau melalui terjemahan kamu tak faham, nanti bagi contoh, mungkin kamu nampak. Okey. Yang mana daripada maklumat, gambaran dan juga pembenaran yang kita dapat tadi, dia boleh menghilangkan kesamaran. Itu majalul bahs ataupun bidang tugas, bidang kajian ilmu mantik. Dia faham tak? Maklumat tasawur dan tasdik ni maksudnya maklumat tasawur, gambaran, tasdik ni pembenaran. Daripada maklumat tersebut yang kita dapat, dia boleh menghilangkan kesamaran. Sama ada tasawur ataupun tasdik. Okay, saya tengok contoh di bawah. Dekat ilmu mantik terbagi kepada dua, iaitu tasawur dan tasdik. Okey, ahamiyatu kepentingan dia ismatu zihni anil khata' fi tafkir. Memelihara akal daripada salah ketika berfikir. Ambil dekat mana? Ni ambil dekat ta'rif dia. Antara tujuan dia juga dia ambil daripada ta'rif. Boleh dapat? Dekat tu kita nak pergi lagi. Boleh. Ilmu mantik dia pecah dua. Nampak tak ada gambaran? Okey. Satu tasawur, satu tasdik. Tasawur ni gambaran sahaja. Macam dengan ilmu ni dia terbahagi kepada dua. Satu husuli. Okey. Okay, macam Ustaz pegang ni, pegang apa ni? Nampak tak? Ustaz pegang apa ni? Nampak tak? Pen. 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 Kamu tahu pen ni melalui kamu nampak pen ke? Melalui gambaran ataupun memang kalau cerita, okey, satu alat yang boleh menulis. Kamu tahu daripada mana? Gambaran dengan nampak. Dua-dua sekali ya? Dua-dua sekali? Okey. Gambaran. Gambaran. Kan? Sebab Ustaz tunjuk gambar. Tasawur ni adalah gambaran. Contoh-contoh lagi kita tengok. Apa dia tasawur? Huwa idrakul mufrad min ghairi hukmin alaihi bi ithbatin aw nafyin. Kita tahu sesuatu tanpa memberi hukum ke atasnya. Sama ada isbat ataupun nafi. Isbat tu iyalah, nafi tu tidak. Mengetahui sesuatu tanpa memberi hukum ke atasnya. Sama ada mengiyakan atau menafikannya.
Contoh dia al-waradah. Al-waradah, kalau kamu tak tengok gambar, kamu tahu tak apa itu waradah? Apa itu wardah? Bunga. Bunga. Kalau benda baru lah. Sebab wardah ni contoh yang mudah. Kamu boleh tengok gambar. Kalau benda yang kamu tak pernah tengok gambar, contohnya teknologi HARP. HARP. Tahu tak? Tak tahu kan? Tak tahu kalau tak tengok Tak. gambar Ustaz. Tak tahu. Tujuan ilmu mantik ni, tasawur ni, dia nak memberi gambaran tentang sesuatu. Awal-awal itu, contohlah, yang ni yang Ustaz tunjuk ni, pen ni kamu tahu dah. Sebab sebelum ni, dalam fikiran kamu, daripada kecil kamu tahu dah, ni pen. Ni kalau benda baru, ditunjuk dekat kamu, ni pedia ni. Kamu nak buat apa? Itu tujuan ilmu mantik. Dia habaq satu benda, dia perincikan benda tu sampai kita tahu. Okey, tasawur. Lalu gambaran. Lalu daripada gambaran itu, kita tahu. Hilang kesamaran kita. Tengok daripada mauduk dia. Boleh faham tak? Maklumat tasawur, sehinggalah hilang kesamaran. Contoh waradah. Kita nak abang apa waradah ni? Satu bunga yang berwarna merah. Dan ada bau. Okay, mantik. Bila dia sebut waradah, dia menakrifkan, dia memberi takrif waradah. Sehinggalah kita hilang kesamaran. Begitu juga al-madrasah, al-bait. Kan? Awal-awal kita tak nampak madrasah tu dia. Tapi mantik, bila dengan mantik, dia memperincikan sekolah tu dia. Dia bagi takrif, sampailah orang tak keliru lagi. Madrasah tu bila sebut madrasah, semua dah tahu dah. Okey, pendek kata, at-tasawur ni biasanya mufrad. Perkataan dia mufrad. Al-waradah. Al-mahmul. Mahmul apa dia? Ataupun al-jawad. Handset. Nampak tak handset? Nampak. Dia lindung dengan tu lah. Okey. At-tasdiq ni apa? Idrakun nisbah al-hukmiyah. Kita tahu satu benda dan bagi hukum. Terus hukum. Kalau yang ni kita tak bagi hukum kan? Beza tasdiq dengan tasawur. Tasawur, kita tak memberi hukum. Tasdiq, kita bagi hukum. Contoh dia, al-wardatu nabatun. Terus, bunga ros adalah tumbuhan. Adalah tumbuhan ni adalah hukum. Kita hukumkan tumbuhan kepada bunga ros. Al-madrasatu jamilatun. Kita bagi hukuman, kita hukum sekolah tu cantik. Sebab apa? Kita tengok bersih apa semua kan. Indah mata mandang. Sebab tu kita bagi hukum jamilatun. Di satu rumah orang kaya, tengok rumah dia lebih besar daripada rumah orang biasa. Kita bagi hukum al-baitu kabirun. Ini ayat-ayat yang mudah lah untuk kita kenal pasti antara tasawur dengan tasdik. Tapi kamu di 3 tempat, kamu hanya belajar tentang tasawur saja. Tasdik ni di 3 5. Daripada topik 1 sampai topik 5, kamu belajar tasawur saja. Tasdik 3 5. Tunggulah sampai 3 5 nanti. Dia rumit sikit lah. Nampak macam mudah kan. Ni dia bagi ayat-ayat mudah. Untuk permulaan, biar kamu kenal apa itu tasawur, apa itu tasdik. Tasawur, kita hanya menggambarkan sesuatu. Tasdik ni, kita bagi hukuman. Kita bagi hukum. Letakkan hukum. Bagi hukuman. Letakkan hukum kepada sesuatu. Okey, boleh dekat tu? Nak pergi lagi ke? Tujuan terbesar dalam tasawur adalah kita meletakkan ta'arif di tajuk yang kelima. Tasawur ni penting untuk apa? Kita mengaji tasawurat. Tajuk-tajuk tasawurat untuk apa? Untuk meletakkan ta'arif di tajuk yang kelima ni. Ta'arif.
ta'rif ni, kita nak buat ta'rif ni menggunakan apa? Menggunakan al-kulliyatul khams. Daripada mana dapat al-kulliyatul khams? Daripada alfaz. Alfaz ni kita tahu daripada mana? Ad-dalalah. Sebab tu dia susun macam dengan ilmu nahwu juga. Dia berkaitan antara satu sama lain. Kalau tak faham ni, nak pergi ke sini susah. Hak ni masih lagi samar, nak pergi ke sini lagi susah. Hak ni, kalau nak pergi ke sini, kena clear al-kulliyatul khams. Tak clear yang ni, memang yang ni kelam terus. Okey, dia berkaitan antara satu sama lain. Tujuan terbesar ilmu tasawur. Ilmu mantik bahagian tasawur apa dia? Letakkan ta'rif, pengertian. Macam mana pengertian dibuat. Dan nanti kamu tengoklah. Di tajuk yang last sekali. Jadi kita baca sikit. Nash'atu 'alil mantik. Perkembangan ilmu mantik. Ilmu mantiqi minal ulumil qadimati allati yamtaddu tarikhuhu mundu ma qabla al-miladi biqurunin hatta yaumina hada. Ilmu mantik di antara ilmu-ilmu yang lama yang berpanjangan dia punya sejarah dia daripada sebelum tahun Masihi lagi. Sehinggalah ke hari ini digunakan pakai ilmu mantik. Dan dia terpecah kepada 3. Zaman Yunani, zaman Islam dan zaman moden. Maksud kata lama dah. Sebelum Masihi lagi dah bermula ilmu mantik. Tengok sejarah dia. Dia boleh dapat tak? Kuputra. Ustaz. Kuputra. Boleh ya? Ustaz. Ha, ada soalan. Saya nak tanya yang saya ilmu mantik tu. Boleh? Ya. Yang Ya. atas dik. Yang atas dik tu. Ya. Ustaz, okay, yang atas dik ni, macam contoh kita tengok benda sesuatu tu. Okay, kita tengok kotak pensel. Okay, kotak pensel itu cantik. Dia macam nak beritahu ciri-ciri dia tu lah. Ya. Kita hukum lah. Bila ada hukum, itu disebut tasdik. Jadi mesti jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah. Jadi dalam balawah kamu belajar jumlah khabariyah dengan jumlah insyaiyah. Tak sampai lagi tak? Tak sampai lagi ya? Tak sampai lagi tak? Tak sampai lagi ya? Kena sabar lah. Pelan-pelan kan. Ikut kelas pelan-pelan. Okey Ustaz, Sebab masih tu tak? saya kata, okey. Sebab tu saya kata, kalau nak kenal tasawur dengan tasdik ni, kalau dalam soalan, dia minta antara berikut. Yang manakah merupakan tasawur. Okey, tasawur ni biasanya perkataan dia hanyalah satu. Al-waradah, al-madrasah, al-bait. Kalau tasdik, dia jumlah, dia ayatnya lengkap. Ada mubtada, ada khabar. Tapi dalam ilmu mantik, kita sebut mubtada dan khabar. Dia berbeza sikit mustalahat dia. Dia sebut maudhu' mahmul. Maudhu' mahmul. Nanti di 3.5 kamu belajar lah. Qadaya. Qadaya di 3.5 dalam ilmu mantik disebut qadaya. Tapi dalam ilmu balaghah disebut khabar. Ada beza sikit. Mustalahat berbeza tapi hak tu lah. Okey. Kamu kena ingat ilmu mantik ni dia merangkumi 2. Satu lisan dan satu lagi akal. Dia nak selari antara 2 tu. Kalau ilmu nahwu kita belajar untuk memelihara lisan daripada tersalah. Betul tak? Kalau dia mengambil berat tentang nahwu. Kalau dia mengambil berat tentang nahwu, dia cakap tak salah dari sudut grammar ataupun tata bahasa. Tapi kalau mantik, dia jaga dua-dua sekali. Akal pun dia tak mau bagi salah fikir. Sebut pun tak mau bagi salah. Ilmu mantik. Ilmu mantik dia banyak kepada melihat kepada makna, bukan melihat kepada lafaz. Makna tu dia nak tengok. Dia tak tengok lafaz. Dia tersilap Ustaz. Ya. Kalau lafaz tu, kamu belajar ilmu nahwu lah. Dia hukum kepada zahir. Mantik ni tak. Dia dalam. Okey. Macam mana nak berhenti ke kita nak sambung sikit ni? Boleh kot baca sampai Asrul Yunani saja. Lepas tu kita berhenti ya.
Boleh, boleh. Okey. Nanti kamu masuk Boleh dalam tak awal boleh? sikit. Fil qarnil khamis qabla al-milad qadima ila عاصمة عاصمة بلاد اليونان قوم من مستعمرات الدولة اليونانية. Pada kurun kelima sebelum hijrah. Sorry. Kurun kelima sebelum Masihi. Siapa yang masuk? Ni. Musta'marat. Musta'mirat ni sebenarnya Penjajah. penjajah negara Greece. Bahasa Melayu dia Yunani. Bahasa Inggeris dia Greece. Bahasa Arab dia Yunania. Sabda yang masuk, ni satu kaum yang nama dia Sufasṭaiyin. Sufasṭaiyun kalau marfu'. Bahasa Inggeris dia sofis lah yang ni. Yulaqabuna digelar sebagai sofis. Lepas ni masuk ke negara Yunan. Masuk ke mana ni? Athens, Athena. Athens ni ibu negara kepada Yunani. Bila mereka masuk? Kurun kelima sebelum Masihi. Kita ingat ni tarikh-tarikh ni, kadang soalan dia tanya. Al-Qarni, tempat kosong, apa dia? Kurun keempat, kelima, ketiga, kedua, ke-1. Wabasu fin nasi afkaran sayyi'ah. Dan mereka menyebarkan kepada manusia pemikiran yang salah. The brainwash. Dia masuk. Dia bawa masuk ideologi yang salah. Apa dia ideologi dia? Tengok ni. وَجَعَلُوا مِقْيَاسَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ هُوَ الشَّخْصُ نَفْسُهُ. Dan mereka menjadikan sukatan ataupun nisbah baik ataupun buruk itu bergantung pada orang tu sendiri. Kalau dia nak buat jahat, dia kata benda tu baik. Bagi dia baik, tu dia kira baik lah. Sebab mengikut diri dia. Dia faham? Minum arak, dia kata, hak ni tak ada apa. Tak salah. Dia pun minum arak. Sebab apa? Baik bagi dia. Tak dikira bersalah. Yang tu adalah macam Mu'tazilah lah. Mu'tazilah nanti orang belajar di 3-5. Pemikiran macam mana. Wa kana ghardu min dhalik qalb ad-dawlah al-yunaniyah wal qada' ala aqaidihha ad-diniyah. Tujuan mereka utama kan? Tujuan utama mereka ni nak menggulingkan kerajaan Yunani dan menghapuskan ni akidah agama mereka. Itu tujuan utama mereka, ada dua. Satu, menggulingkan kerajaan. Yang kedua, menghapuskan akidah. Akidah kita orang Islam semuanya daripada syariat. Syariat kata yang ni jahat, kita tak boleh ikut. Yang ni baik, kita ikut. Islam bergantung pada syariat. Tapi kalau sofis ni, siapa dia yang mendikan baik dan buruk tu? Diri sendiri. Nak pergi rosak lah ni. Daripada nak pergi rosak. وما زالوا كذلك حتى ظهر فلاسفة اليونان فقد سقراط على تلك الأفكار السيئة وبين للناس طريق الحق من الباطل. Dan berterusan. Mereka masuk tu lama juga, berterusan sehinggalah mai seorang ahli falsafah Yunan yang terkenal yang nama dia Sokrat. Dia inilah yang menghapuskan pemahaman yang salah di kalangan rakyat Greece. Ingat watak dia. Nama dia Sokrat. Bahasa Inggeris dia Socrates. Jarah pun kamu belajar juga. Kan? Kamado Yunani. Siapa yang terkenal? Masuk lagi. Yang ni famous ada ni. Socrates. Plato. Dan satu lagi. Aristotle. 3 orang yang terkenal. وَبَيَّنَ لِلنَّاسِ طَرِيقَ الْحَقِّ. Dan dia menerangkan kepada rakyat Greece jalan yang betul daripada salah. وَاشْتَغَلَ بِاسْتِنْتَاجِ الْقَوَاعِدِ مِنَ الْأَسْئِلَةِ لِتَلَامِيذِهِ. Okey. Dia buat satu, orang kata kaedah lah.
Dia mengeluarkan satu kaedah. Yang mana kaedah tu dapat daripada mana? Daripada soalan anak-anak murid dia. Antara anak murid dia yang terkenal kepada dia. Anak murid dia yang terkenal kepada dia. Aristo, Sokrat, Aristo dan Plato. Fa'athbata anna haqa'iqal asya' thabitah. Asbata menetapkan bahawa hakikat sesuatu adalah tetaplah. Tak boleh berubah. Mana boleh orang yang tentukan. Dia mesti daripada syariat. So, mataba'a Aflatun. Kemudian, ni, Plato ikut cara guru dia nama Sokrat. Jadi ilmu mantik ni daripada siapa? Daripada Socrates. Dia yang awal-awal lagi memperkenalkan mantik. Kemudian diterjemahkan oleh Imam Al-Ghazali. Bila Islam mai lewat dah tu. Imam Al-Ghazali kurun ke-5 Hijriah. Kurun ke-5 Hijrah. Imam Al-Ghazali mai baru terjemah kitab-kitab Socrates. Kitab-kitab kitab-kitab Aristo. Sebab apa bukan Socrates? Nanti kamu tengok. Di depan nanti. Pada kurun ke-4, pada kurun ke-5 diasaskan. Kemudian masuk ke mana? Masuk ke Yunan. Ataupun Athens. Sebab dia yang masuk, nama dia Sophastratius. Golongan Sophist. Apa dia punya hadaf? Dia punya tujuan dua saja, iaitu menggulingkan kerajaan Yunani dan dia tak mau ada apa-apa akidah di negara Yunan. Kemudian siapa yang menghapuskan? Siapa yang brainwash balik? Bagi akal mereka betul balik? Sokrat. Dia buat apa? Dia buat keluar satu kaedah. Yang mana kaedah tu dia ambil daripada soalan-soalan anak murid dia. Kemudian siapa ikut dia? Anak murid dia lah. Nama apa? Plato. Okey. Ada apa soalan dekat tu? Ada apa soalan yang tak jelas? Okay, Ustaz. Tak ada, Ustaz. Tak ada? Okey. Kalau tak ada, kelas kita nak sambung bila pula ni? Kelas kita hari Rabu saja kan? Rabu minggu ni, minggu depan, cuti raya Cina. Kelas lagi satu. Minggu lagi depan. Okay, kalau nak jumpa, kalau Ustaz pergi sekolah, memang tak boleh nak online lah. Online orang tarik habis. Jadi Ustaz tak kena online di rumah. Boleh tak? Kalau kita beronline di luar jadual kamu, di luar waktu jadual kamu. Boleh. Boleh je. Boleh, Ustaz. Boleh? Suka tak? Suka tak hari cuti? Suka. Okey je, Ustaz. Najwa jawab macam sedih ya. Ustaz. Okey, faham lah? Kita ulang balik sikit. Okey. Dalam 3 tempat kita belajar ilmu apa? Ilmu mantik yang mana? Tasawur ke tasdik? Jawab. Tasawur. 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 Tasdik kita tahu apa? Kata 5. Kata 5. Okey, alhamdulillah faham. Kemudian, kenapa Islam mementingkan akal? Kerana akal adalah mana tu? At-taklif. Salah satu daripada syarat taklif. Syarat taklif ada berapa semua? 4. Ada yang 4 tu? Sampai seruai. Al-Buluk. Lepas tu balik. Sampai seruan. Sama-sama. Cukup pasir indra. Sejahtera panca indera. Alhamdulillah, cukup 4. Kemudian, soalan seterusnya. Ilmu mantik ni wasilah ke maqasid? Wasilah. Wasilah. Wasilah, Ustaz. Bukan sod lah. Wasilatun, wasilah. Bukan wasilah. Wasilah. Jalan. Okey. Kemudian, tasawur dan tasdik.
Kita dah sentuh tasawur. Cara nak kenal dia macam mana? Mufrad. Ada mestilah mufrad. Okey, bagus putra. Kemudian kita masuk kepada sejarah. Kita sentuh asrul Yunani fakat. Okey, zaman Yunani saja. Apa yang kamu faham daripada zaman tu? Buat cerita sikit secara ringkas. Mazhab ikut sendiri-sendiri. Ha? Mazhab sendiri-sendiri. Okey, siapa dia? Siapa dia yang duk brainwash mereka tu? Nama apa? Siapa dia yang masuk? Kaum Sofis. kaum sofis tu. Sokrates lah. Sokrat tu yang memperbetulkan balik. Berbetulkan. Sokrates tu orang yang gilak balik pemikiran yang salah tu bagi jadi betul. Yang duk brainwash, yang bagi jadi akal mereka tak betul siapa dia? Golongan tu nama apa? Kaum sofis. Ya, Sofis. Kena erti sebut sama lah. Bahasa Arab yang nak sebut bahasa Inggeris dia. Sofis. Supastaiyun. Cuba sebut. Sufasta'iyun. Stop ayo. Bagus. Putra orang mana? Oh, Putra orang Kedah, Ustaz. Orang Kedah duduk mana putra? Kulim, Ustaz. Kulim. Tak apalah. Arab lahjah kulim pun tak apa. Sebut je. Sebut sebutan Arab. Kalau tak boleh fasih, ikutlah. Yang penting, peti sebut bahasa Arab. Supastaiyun. Dia bermula lama dah, nah. Okey, kemudian Sokrat dia gilak balik pemikiran yang salah tu dengan apa? Melalui apa? Dia pulang kaedah. Dia buat kelak satu Tanya kaedah dia yang dia dapat hasilkan dari soalan kaedah. anak-anak murid dia. Ada anak murid dah? Plato. Ya, Plato. Aflatun. Okey. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ila liqa fi waqtin akhar. Wa arju minkum an tafhamu hadha ad-dars fahman jayidan. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh. Syukran, Ustaz. Bye. Salam, terima Syukran, kasih. Ustaz. Syukran, Ustaz. Syukran, Ustaz. Bye, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.